Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dapat beristiqamah untuk mengimarahkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya menghabiskan sampai ke saat-saat terakhir bersama imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan, fa innahu man qama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya sesiapa yang mendirikan salat bersama-sama imam hatta yang sarif, sampailah imam itu beredar, maknanya sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya pahala dia qiyam sepanjang malam, dia qiyamul lail sepanjang malam. Maka dengan sebab itu tahniah diucapkan kepada semua yang berjaya dikala ramai yang tak berjaya. Jadi ini dikira insan-insan yang terpilih, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma satu ya, kita minta, kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus beristiqamah sampailah ke penghujung Ramadan. Sebab kadang-kadang kita ada tengok kawan tu rasa juga tengok kawan seorang balik kan. Oh, jadi terpengaruh juga. Tetapi bila mana kita meletakkan matlamat kita, Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita ni, kita tak nak sia-sia, kita nak capai la'allakum tattaqun, iaitu ketakwaan pada Allah, maka kita tahu kita perlu kepada mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tarawih ni dia tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan saja. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah katakan ni sebagai contoh, kalau kita satu hari kita terlepas tarawih, tuan-tuan, adakah solat tarawih itu boleh diqadha ataupun tidak? Itu persoalannya. Boleh qadha tak solat tarawih kalau kita terlepas? Contohnya hari itu penat sangat, lepas solat isyak ingat kejap lagi nak solat tarawih, tak kepala tu dia lena tu jaga-jaga subuh, maknanya tarawih terlepas. Jadi keesokan harinya pada waktu pagi itu boleh atau tidak kita qadha tarawih hak kita tak dapat buat pada waktu malam? Itu persoalan. Boleh tak boleh? Baik tuan-tuan, ada yang ramai nak giling kepala. Dalam mazhab Syafi'i, saya petik daripada buku saya A to Z Ramadan, tapi buku ni tak ada, habis stok. Bawa contoh je lah, nak baca kan. Baru ni nak masuk Ramadan dah habis dah. Dia reprint insya-Allah yang kali ketiga. Pandangan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, solat sunat ni dia ada dua kategori. Okey. Satu, solat sunat yang ada waktu yang khusus. Satu lagi, solat sunat yang tidak ada waktu yang khusus. Faham? Solat sunat ada dua. Satu ada waktu, satu tak ada waktu. Contoh solat sunat yang ada waktu solat apa? Cuba bagi contoh. Solat duha ada waktu tak? Ada. Dia tak boleh buat lepas asar, dia tak boleh buat lepas zuhur. Solat duha ni waktu dia lebih kurang lah setengah jam lepas naik matahari sampai setengah jam sebelum zuhur. Approximately, not exactly, waktu dia tu lebih kurang. Solat apa lagi ada waktu? Solat tarawih ada waktu tak? Ada waktu solat tarawih?
Ada. Waktu dia lepas isyak sampai sebelum subuh. Tu waktu dia. Tahajud ada waktu tak? Ada. Waktu dia lepas kita bangun tidur tengah malam. Ada waktu dia. Witir ada waktu dia tak? Ada. Sama. Lepas isyak sampai sebelum subuh. Salat sunat rawatib pada waktu dia tak? Ada. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Baik. Dia mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Itu satu. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tak ada waktu. Kita masuk masjid, kita tunai. Tak kira lah masuk waktu bila pun. Ada tak ada waktu khusus. Masuk masjid, buat. Begitu. Lagi solat hajat. Ada waktu tak khusus? Tak ada. Buatlah waktu mana sekalipun. Jangan waktu larangan saja. Waktu lain semua boleh buat. Solat apa lagi? Solat tasbih. Ada waktu dah? Tak ada. Buatlah waktu mana pun, siang malam pagi petang tak boleh. Solat apa lagi? Solat taubat. Ada waktu dah? Tak ada. Tambah-tambah solat sunat mutlak. Memanglah tak ada waktu. Baik. Jadi solat sunat ni ada dua kategori. Satu solat yang ada waktu, satu solat yang tidak ada waktu. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, mana-mana solat sunat yang ada waktu yang khusus, kalau tertinggal boleh diqadha, bahkan sunat diqadha. Jadi tarawih boleh qadha tak? Boleh tak? Boleh. Itu formula dia. Itu formula dia. Solat sunat yang ada waktu, bila kita tinggal kita boleh qadha, tapi dengan syarat memang solat sunat itu kita melazimi dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita kadang buat kadang tak buat, kadang buat nak qadha apa, hak buat pun tak sempurna lagi, buat bagi elok-elok dulu. Tapi tarawih biasanya kita tak tinggal, kita jaga sungguh tarawih ni. Tak 28 kita buat jugalah. Kan? Kita tak, bila kita tinggal kita rasa macam mana? Tak seronok kan? Bila tak seronok tu sebenarnya kita boleh qadha, tuan-tuan. Macam berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang ni, dia datang solat subuh bersama dengan Nabi SAW. Datang solat subuh bersama Nabi. Lepas solat subuh, dia tunai solat 2 rakaat lepas subuh. Mana ada solat sunat ba'diyah subuh? Tak ada. Yang ada qabliyah aja, ba'diyah tak ada. Lalu Nabi SAW melihat kawan dia solat. Nabi tunggu tengok sampai dia selesai solat. Nabi tak larang, Nabi tunggu. Lepas dia selesai solat, Nabi pun bertanya kepada dia, as-salat subhi marratain? Apakah solat subuh tu 2 kali? Dia kata, tak, bukan. Aku tadi ni, saya tadi ni datang lewat, saya tertinggal qabliyah subuh. Kan Nabi sebut tentang qabliyah subuh, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu merujuk kepada apa? Merujuk pada qabliyah subuh. Dia tak pernah tinggal, tuan-tuan. Bila tinggal rasanya mana? Tak syok tak senang duduk. Dia kata, ya Rasulullah, saya qadha yang qabliyah subuh tadi ni. Sebab ba'diyah subuh tak ada, tak wujud. Cuma lepas subuh dia qadha hak qabliyah. Maka Nabi SAW tidak melarangnya, bahkan Nabi diam. Diam Nabi itu dia masuk jadi sunnah takririyah. Maknanya ia merupakan satu persetujuan dan pengakuan daripada Nabi SAW. Maknanya boleh lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tahu sesuatu perkara ni, kita boleh maksimalkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Macam ibadat solat sunat, tapi penyair, wala tahqaranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Kamu jangan pandang remeh benda-benda kecil ni, kerana gunung ganang bukit bukau terhasil daripada batu-batu yang kecil. Sebab tu tuan-tuan, benda kecil, contoh benda sunat, jangan pandang remeh. Dosa kecil gitu juga, walaupun ada dosa kecil, jangan pandang remeh. Kalau kecil-kecil lama-lama jadi besar. Maka dengan sebab itu juga perkara-perkara sunat ni nampak kecil, tetapi kita pegang betul-betul. Sebab apa? Sebab dia memberi manfaat yang sangat-sangat banyak. Sebab itu kita boleh maksimalkan sebaik mungkin. Contoh, kita antara solat yang kita nak jaga ni solat duha. Nabi SAW sentiasa pesan dan Nabi buat solat duha. Maka kadang-kadang kita tak dan. Kita masuk kerja 8.30.
Duduk atas jalan je, keluar rumah 7.30 sampai elok-elok je 8.25. Log in ni masuk kerja, tak ada rehat. Bulan Ramadan tak ada rehat dah. Sampai pukul 1 ni duha memang tak ada nak buat. Tu nak curi tulang ke apa? Oh tak boleh, ni amanah kerja. Buat macam mana? Tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan boleh solat semasa dalam perjalanan. Dalam perjalanan naik motor tengok jam pukul 8, 2 jam ni nak sampai. Solat duha atas motor. Pelik dia kata. Pelik tu sebab hang tak tahu. Tu je pelik tu, tak mengaji. Masa mengaji lari balik. Ramai orang dia kuliah dia lari. Dia lari. Saya pun tak faham pasal apa. Sedangkan kuliah tu pahala lebih banyak lagi. Malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tak senang. Sebab itu tuan-tuan, biar orang lari tinggal kita seorang pun kita duduk. Orang dulu tuan-tuan, tok guru dulu ni kadang dia pergi mengajak ke kampung-kampung 3 orang. Ngantuk tak kira dah. Tok guru pula jenis cakap pimpin kepada amalan. Kalau kita beramal tanpa ilmu, barangkali amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ataupun amalan kita tidak tepat, tak betul. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan daripada apa yang diajarkan Nabi, maka fahuwa rad, ia tertolak, tak diterima. Tuan-tuan, sebab itu kita kena ada macam walaupun sebentar, kita tak lama ni dah 20 rakaat dah, kita buat sekejap je. Tapi ada juga walaupun sikit. Walaupun kadang-kadang ada orang tak setuju. 2 hari lepas saya pergi satu tempat, dia duduk sembang-sembang. Dia kata, ustaz, baru ni di surau adalah orang komen apa? Dia kata, apalah Ramadan pun nak buat tazkirah. Fokus pada tarawih dah lah. Fokus tarawih. Sebab tarawih tak ada bulan lain melainkan bulan Ramadan saja. Tazkirah 11 bulan lagi duk ada. Pilih tazkirah 11 bulan. Kan? Fokus tarawih. Dia sebut fokus pun dia pun lari juga. Fokus tarawih. Tazkirah kemudian 11 bulan tu ada. Memang betul. Saya kata betul. Dia kata tu betul. 11 bulan tu ada untuk buat tazkirah. Tapi 11 bulan tu dia tak main. Dia main bulan Ramadan saja. Berapa ramai orang bulan lain dia tak main. Dia main bulan Ramadan saja. Jadi macam mana ilmu tu nak sampai kat dia? Tak sampai. Lepas tu duk jahil tu bila duk jahil tu. Masalah. Tambah-tambah zaman viral tuan-tuan sekarang ni. Banyak maklumat palsu hak masuk dalam ni. Kita pakai telan. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia dengar viral sikit, dia tahu nampak macam pelik ni. Orang tak ada ilmu dengar, bagus. Dia tak tahu hujung panggai. Betul tak? Contoh 2 hari lepas viral apa? Sebelum baca Quran, bacalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Viral tu. Siapa baca yang ni sebelum dia baca Quran, kalau dia salah baca Quran pun tak apa, malaikat akan perbetul. Ada orang hak tak mengaji, betul ya. Orang hak mengaji dia dengar tu dia tahu dah something wrong ni. Sebab apa? Dia duduk biasa mengaji. Walaupun dia tak tahu kebenaran dia lagi, tetapi bila pap lagu tu dia rasa dah something wrong. Aku nak kena rujuk dulu ni, betul tak betul. Tapi kalau orang tak mengaji, dia dengar lagu tu, bagusnya. Kan? Ni satu bagus amalan tu, kita sebar-sebarkan apa semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya benda kepalsuan itu tersebar luas. Kerana apa? Kerana kejahilan. Sebab tu tuan-tuan penting, walaupun sebentar duduk juga. Saya nak sebut tadi, kita boleh manfaatkan sebaik mungkin. Nak pergi kerja, yang pasti ada wuduk lah. Sentiasa ada wuduk. Ya? Penting ada wuduk. Nak solat anytime boleh. Tutup aurat, memang tutup aurat pun tak ada orang pergi kerja pakai seluar pendek ada. Zaman lah ni pakai seluar pendek, pakai pergi kerja. Singlet tak ada. Pakai kerja cantik apa semua. Tutup aurat elok. Sambil naik motor, masuk duha ni, solat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia tahu takbir itu sebutan, bukan angkat tangan.
Ada orang takbir nak angkat tangan macam mana? Angkat tangan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Naik motor lagu tu dia langgar orang habis. Hak tu tak wajib. Hak angkat tangan ni tak wajib pun, sunat. Hak wajib yang mana? Sebut tu Allahu Akbar. Sebut tu bagi betul. Sebut tu bagi betul. Kadang-kadang hak ni pun tak betul tuan-tuan. Oh, tak boleh banyak. Ada orang sebut Allahu Akbar, salah. Bar tak boleh panjang. Allahu Akbar. Tak boleh, tak boleh. Dia boleh panjang Allah ya. Allahu Akbar. Itu je. Pendek, bar pendek. Allahu Akbar. Itu. Kalau tidak, tak sah. Baik. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Fatihah. Baca surah. Allahu Akbar, rokok. Tunduk sikit. Mata tengok depan. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Rendah daripada rokok. Janganlah sujud bawah steering kereta. Punyalah sujud bawah handle macam mak repit tu. Tu dia. Janganlah. Habis hentam orang habis. Masih pegang, masih tengok depan. Rendah sikit daripada rokok aja. Allahu Akbar, doa terus sujud. Allahu Akbar, sujud balik. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Mudah tak tuan-tuan? Very simple. Senang. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Jadi kita boleh manfaatkan ibadah kita. Ni orang balik kampung, balik apa ni, balik raya apa, di Petakut Jam balik awal. Balik awal. Dalam perjalanan entah nak sampai pukul berapa, ada yang 12 jam baru sampai. Duduk dalam kereta je. Saya pada buka puasa pun dalam kereta je. Sampai pukul 10 malam pun dalam kereta lagi. Duduk tengok waste ni sekejap. Sampai ke subuh baru sampai. Memang nak solat kat mana? Tempat lain semua penuh. Nak berhenti RNR penuh. Dalam kereta. Saya bawa kereta. Jemaah lagi ni. Anak-anak duduk belakang. Ikut ayah. Allah. Boleh tak? Boleh. Tapi kita tak tahu menyebabkan kita tak buat. Bila tak buat apa? Pasang lagu, lagu raya. Balik kampung tu. Kan dia nang perantau kan. Tuan-tuan, tak ni. Bila kita maknanya bila kita tahu ibadat tu kita boleh teruskan, tuan-tuan, subhanallah. Kita boleh teruskan. Dalam keadaan insya-Allah kita tidak tinggal sikit pun tarawih kita, walaupun kita dalam perjalanan sekalipun, walau dalam kereta sekalipun, sebab solat sunat boleh solat atas kenderaan, sebagaimana Nabi SAW solat sunat atas tunggangan, atas unta. Tapi solat wajib dah lah, solat sunat. Maka atas dasar itu kita boleh laksanakan, tuan-tuan. Tidak ada masalah. Saya ingat dulu saya pergi umrah bulan Ramadan sebelum PKP itu. Sebelum PKP. Sampai-sampai tu orang Saudi malam Ramadan, malam pertama. Sampai tu dah lewat dah. Tengah malam lah nak terus pergi Mekah nak buat umrah, pakai takdan nak tarawih apa semua takdan. Tarawih tabah. Depa duk heran. Boleh ke ustaz ni tabah ni? Saya kata boleh, jom kita buat sama-sama. Boleh. Kan? Maknanya kita tak tinggal lah satu ibadat yang special pada bulan Ramadan. Sebab itu kena mengaji, itu dia syarat dia, kena mengaji lah. Kita tahu apa kita boleh buat, apa kita tak boleh buat. Tuan-tuan, cumanya minta Allah bagi kesihatan pada kita ya. Minta kesihatan tu, kalau tak sihat memang nak buat apa pun tak larat. Mari tarawih boleh nak, duduk dalam kuliah boleh nak, angin penuh badan kan. Sebab itu nak mengatasi masalah ni, terutama bulan Ramadan, nak mengatasi masalah ni, kita kena ambil suplemen lah. Ni contoh ni, tuan-tuan boleh ambil. Saya pun makan yang ni, bantu kita untuk buat ibadat, bangun qiyamul lail dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak buat ibadat pun kena sihat. Kalau angin penuh badan, kurung. Macam tadi ada seorang dia sebut saya, tak boleh, dia kalau sembahyang juga usaha untuk perbaiki supaya kita dapat melaksanakan, terutama Ramadan ni kita dapat buat yang terbaik. Dan sekali lagi saya ucap tahniah pada yang duk ada ni. Tinggal sikit ya, tak banyak daripada ramai-ramai tadi tu, tinggal banyak ni ya. Alhamdulillah. Dia benda yang berharga ni, bernilai ni dia tak banyak. Betul tak?
Macam emas lah, pasal orang perempuan suka pakai emas, sebab emas tak banyak. Kalau emas tu banyak, yang penting. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang tak ramai tu. Macam ada seorang ni, Sayyidina Umar dengar, ketika mana dia tawaf Kaabah, dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku di kalangan sedikit. Umar kata, pelik doa ni, aku tak dengar ni, bid'ah ke apa ni? Kan? Apa ni? Dia panggil, hang doa apa? Tak pernah ada pun Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku di kalangan sedikit. Dia kata, bukankah Allah sebut dalam Quran, aktsaruhum fasiqun, kebanyakan orang fasik, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan orang tak ada akal, tak ada otak. Tetapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di kalangan hamba aku, kata Allah, yang bersyukur. Jadi aku minta, ya Allah, aku terdiri daripada orang sikit ni. Umar pun faham, oh kalau gitu tak apa, bagus kan? Maknanya ada tujuan dia. Nak ambil hak sikit pun dapat, tapi hak sikit tu yang bersyukur kepada Allah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ada soalan nak tanya? Dipersilakan. Ya. Buka tu tak dengar. Solat sunat tak ada masalah. Duit naik motor kiblat ke mana? Nak pusing kiblat lagu tu, langgar orang. Tak apa. Nabi solat dalam keadaan unta tu berjalan ke mana, tak apa, dimaafkan, tak ada masalah. Yang wajib kali yang wajib itu Nabi tak pernah ada, Nabi kan berhenti proper. Ini sunat, okey. Lain soalan? Ya. Kasut, ya. Baik, kita kena pastikan bersih. Jangan ada najis. Dia kalau kasut kita kena tanah, itu bersih lagi. Dia jangan ada najis je. Kita orang Melayu ni kalau kena tanah pun kita kata kotor. Itu kotor pada adat. Macam peluh kita, kotor tak? Kotor pada adat. Tapi syarak kata peluh kotor tak? Najis tak? Tak najis. Boleh sembahyang pakai peluh tak? Boleh. Cuma tak selesa tu je. Macam juga kasut. Pakai kasut solat tak ada masalah. Memang dibenarkan pakai kasut. Tapi syarat dia mesti bersih. Jadi pastikanlah kasut kita bersih. Kalau kita najis tak boleh lah. Dan kita pun tak selesa kalau najis ni kan. Lepas tu kita pastikan bersih. Macam orang pergi buat umrah, tuan-tuan. Orang buat umrah, dia nak tawaf. Nak tawaf dia akan bawa kasut selipar kan. Dia ada karung plastik, dia bagi karung satu plastik satu, nak ikat kan, nak bawa. Kadang-kadang dia tak perasan, dia tak bersihkan dulu selipar tu. Kalau tak kotor tak apa, kalau najis tak sah tawaf dia sebab menanggung najis tau. So kena make sure dulu. Kadang-kadang tak banyak orang perhati, tuan-tuan. So kita, sebab tawaf tu dia macam solat, dia kena suci, bersih apa semua. Yang kita tawaf tu. Dan for sure-nya orang tawaf mesti bawa selipar punya. Mesti ikat betul. Setiap agensi umrah dia akan bagi apa? Bagi dia punya beg selipar tu. Jadi pastikan bersih, itu saja. Okey? Wallahu a'lam. Lain soalan? Tak ada okey, cukuplah tu. Insya sambung lagi. Sekilas seterusnya. Jadi sekadar itu perbincangan kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Dan sekali lagi saya umumkan, kalau siapa nak herba ni boleh jumpa saya selepas ini. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk membantu kita untuk menambahkan ibadat di bulan Ramadan ini. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada? Buat packing.